Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kuliah duha dengan tajuk rezeki. Apa yang saya maksudkan dengan rezeki, kita sama-sama dengar. Tadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dengar nasyid yang sama. Kenapa saya pasang nasyid tu? Saya mainkan sebab dia ada sebut nama saya, Syahri Ramadan. Dia ulang banyak kali Syahri Ramadan. Syahri itu makna bulan. Bulan Ramadan. Memang saya pun orang bulan. InsyaAllah. Jadi kita buat kelainan lah sikit dengan nasyid-nasyid yang tidak larang, yang ada kaitan dengan bulan yang penuh keberkatan, insyaAllah. Baik, tajuk rezeki pada pagi ini saya ingin memulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq. At-Talaq ni surah ke-65. Pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim. Ayat 2 dan 3 surah At-Talaq, yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar daripada kesulitan dan kepayahan hidup. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka ataupun tak duga. At-Talaq surah ke-65, di pertengahan ayat yang kedua dan disambung dengan ayat yang ketiga. Jadi dalam ayat ini jelas Allah menyatakan kepada kita kelebihan orang bertakwa sebagaimana yang saya pernah bahas tempoh hari. Allah pasti akan adakan jalan keluar segala kesempitan, kepayahan hidup yang sedang dilalui. Kerana sifat takwa, insya-Allah ada jalan keluar. Dan Allah memberi jaminan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari arah yang kita tidak sangka, tak duga. Tiba-tiba dapat, Masya Allah. Bila kita sentuh soal rezeki, saya ingin membaca sebuah hadis riwayat Ibn Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha." Yang bermaksud, satu nyawa itu tidak akan mati. Saya tidak akan mati, tuan-tuan dan perempuan tidak akan mati, sehingga Allah menyempurnakan baginya dua perkara ni. Kalau sempurna dua perkara ni, matilah kita. Yang pertama, rezeki. Yang kedua, ajal.
selagi mana rezeki saya belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan terus hidup. Kalau kata takdir saya ni diperuntukkan oleh Allah untuk memakan beras sepanjang hidup di dunia ni sebanyak 10,000 kampit. 10 kilogram tu. Saya baru makan 9,000. Jadi 1,000 lagi tu lambat lagi nak mati. Contoh gitu. Dan selagi ajal belum sampai, kita tak akan mati. Ini akidah. Hadis riwayat Ibn Hibban mengajar kita dua perkara tentang rezeki dan ajal, penentu kepada kematian seseorang. Selagi Allah tidak menyempurnakan rezeki saya dan belum sampai ajal saya, tak akan mati. Baik, kita nak bahas tentang rezeki. Mungkin kita dah sebut sekali dua, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dalam soal rezeki ni kita tak perlu bimbang. Kita hanya perlu berusaha sahaja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya, dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini melainkan aku yang menanggung atau menjamin rezeki mereka. Haiwan termasuk kita. Surah Hud, surah ke-11, ayat yang ke-6. Itu jaminan mutlak, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita hanya perlu berusaha sahaja, tak perlu bimbang. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Ayat dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat ke-60. Sama di segi maknanya, lebih kurang. Dan berapa banyak binatang yang tidak mampu mengurus rezeki mereka. Mereka berjalan ke hulu ke hilir. Tetapi aku yang menjamin rezeki mereka dan rezeki kamu, kata Allah. Dan Allah kata, aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Turun ayat ni dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Ada di kalangan para sahabat di bumi Mekah yang enggan untuk berhijrah ke Madinah kerana bimbang bagaimana kehidupan ketika itu di tempat yang baru. Soal rezeki yang mereka bimbangi. Jadi jangan bimbang. Rezeki jaminan Allah. Dalam ayat-ayat yang lain Allah menyatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang bermaksud surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 32. Surah Az-Zukhruf ni surah ke-43, ayat ke-32. Kami, kata Allah, yang membahagikan di antara kamu di dalam kehidupan di dunia. Kamu banyak ni, kamu banyak ni, kamu kerja ni, kamu kerja ni, kamu jutawan, kamu hartawan, kamu ni jadi tak ketahuan. Faham tak ketahuan? Orang Kedah faham tak? Semua sudah ditentukan oleh Allah. Masuk soal rezeki, apa yang akan berlaku kata saya di masa akan datang, nobody knows. Tak ada seorang yang boleh tahu. Bila nak mati, banyak mana rezeki, apa yang akan berlaku. Jadi Allah menyatakan dengan untuk meyakinkan bahawasanya kehidupan kita di antaranya dalam soal rezeki ni Allah yang menentukan. Dia dah bagi siap-siap stipulan kerja ni. Pensyarah, engineer, yang ni menteri, yang ni timbalan Perdana Menteri, yang ni sekarang tak ada timbalan menteri, kan? Perdana Menteri. Jadi kau ni hartawan, jutawan, kaya, dia boleh infak harta benda. Kita janganlah jealous pula. Wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kebetulan ayat ke-32 juga An-Nisa.
Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan Allah kepada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Ini kita diajar oleh Islam. Don't envy, don't jealous. Jangan iri hati. Ini yang pertama. Soal rezeki adalah jaminan Allah. Cuma saya nak sebut, kita sebagai manusia wajib berusaha. Yang keduanya, apakah usaha kita untuk mendapat rezeki? Ini yang kita nak sebut ni. Sebab Allah tak akan ubah nasib kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua, termasuk sahabat Muhammad Salman Loh Abdullah. Jadi ini ayat yang menyatakan kewajipan kita perlu berusaha. Jadi usaha macam mana untuk mendapat rezeki yang berkat? Ini yang kita nak baca. Di antaranya ayat wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ayat dalam surah Al-Jin surah ke-72 ayat 16. Dan kalaulah jin dan manusia itu istiqamah, tetap di jalan yang lurus, tetap berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka, Allah memberi jaminan. Ini usaha kita. Aku akan turunkan air hujan yang banyak. Makna rezeki yang melimpah ruh. Bagaimana? Pastikan Al-Quran dan As-Sunnah adalah pegangan pimpinan di dalam kehidupan. Dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Dan kalaulah sesungguhnya penduduk sebuah negeri atau negara itu beriman dan bertakwa, kita dah sebut dah tempoh hari. Syaratnya iman, percaya, kemudian takwa, pelaksanaan, implementation. Sejuk ni hari ni. Kenapa sejuk, hari-hari sejuk? Kalau kita tutup aircon boleh. Bagi panas sikit. Off tak, sejuk. Nah. Remote. Tutup dulu lah. Dia tak masuk sound dalam ni ya. Okey. Maaf, gangguan sementara. Harap jangan betulkan peti TV anda. Dia kalau sejuk nak cakap ni tersasul. Baik. Jadi dalam ayat tadi, dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri atau negara itu beriman dan bertakwa. Iman soal kepercayaan. Bila percaya, kena amal. Amal itu takwa. Ilmu, iman, amal. Ada ilmu, baru ada kepercayaan. Baru wujud kepercayaan. Bila percaya, buktikan kita meyakini apa yang kita percaya dengan beramal. Jadi sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan. Makna kejayaan demi kejayaan yang akan turun pada langit, keluar daripada bumi. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk negeri itu mendustakan. Mereka tak yakin dengan jaminan Allah. Maka aku seksa mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat yang ketiga dalam surah apa? Al-Maidah ayat 66. Tadi Al-Jin 16, Al-A'raf 96 dan juga Al-Maidah 66. Walau annahum, sama juga dia bunyinya.
walau annahum aqamu taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Lama tak baca ayat ni, kita tengok sekejap. Tu tak? Alhamdulillah. Tu lah tu. Cuba dengar baik-baik. Kalaulah mereka melaksanakan tuntutan yang terkandung dalam Taurat dan juga Injil. Ini golongan Bani Israel. Dan juga dalam Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah pada mereka ini yang terkandung dalam Quran. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Masya Allah. Allah bagi jaminan muslimin dan muslimat. Rezeki akan turun daripada atas, keluar daripada bawah tapak kaki. Atas ni tidak lain tidak bukan kalau hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Bawah kaki ni apa? Hasil bumi melimpah ruah. Masya Allah. Hai, 3 ayat ni takkan kita tak yakin pun. Takkan kita tak yakin lagi. Kita hendak negara kita Malaysia ni jadi macam tu lah. Maka wujudlah baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Sabah ayat yang ke-15. Negara kamu negara yang baik dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau masih ada orang-orang yang jahat dalam negara yang baik itu, negara yang berkat itu, Allah ampunkan kesalahan kita. Sebab biasalah, kalau tidak Allah tak wujudkan syurga dan neraka. Makna mesti ada di kalangan manusia yang Allah cipta ni, dia nak jahat juga. Dia nak buat kerja jahat juga. Nak jadi orang jahat juga. Walaupun diberi amaran, diberi peringatan. Tapi jangan salahkan Tuhan. Kita perlu ikhtiar usaha. Banyak berdoa, ikut Quran hadis, insya-Allah. Macam saya cerita tentang saya lah, malah nak cerita tentang orang lain. Dulu bukan ustaz. Sekarang baru nak start lah. Tak tahu baca Quran. Hadis tak ingat. Ayat Quran tak boleh ingat. Tapi saya usaha ke arah tu sambil berdoa. Berlakulah perubahan dalam kehidupan saya. Syukur pada Allah. Saya dah sebut banyak kali dah. 30 tahun dah dalam bidang dakwah. Baru 30 tahun. Itu yang disebut usaha kita. Lama mana kita melaksanakan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah rezeki kita melimpah ruah. Negara kita negara yang makmur, insya-Allah. Seterusnya tentang rezeki, ini yang perlu kita highlight kan. Oh, saya tak letak ayat Quran. Saya nak letak ayat Quran sebab dia datang macam satu, dia beritahu letak ayat ni. Jadi saya nak baca ayat tu. Saya baca hadis dulu. Muslimin dan muslimat, dalam soal rezeki kita perlu memiliki sifat qanaah. Qanaah ni maknanya berpada dengan apa yang ada. Apa dia dalam bahasa Inggeris, content is better than riches. Lebih kurang macam tu. Kalau tak betul, terlampau betul lah bahasa Inggeris saya. Saya pun boleh sikit-sikit je bahasa Inggeris. Kita dengar hadis. Siapakah golongan manusia yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Saya di antaranya, ya Allah, syukur kepadamu ya Allah. Kau telah memberi petunjuk, bimbingan, pimpinan kepadaku untuk mengamalkan ajaran Islam ya Allah. Moga-moga kau kekalkanlah hidayah dan taufikmu ini kepadaku sampai ke akhir hayatku, insya-Allah. Nabi kata golongan yang beruntung ialah
golongan yang Allah beri hidayah, petunjuk kepada Islam. Kita tinggalkan zaman jahiliah kita. Kita tinggalkan amalan-amalan yang bercanggah dengan syariat Islam. Beruntungnya kita, alhamdulillah. Saya harap sedikit sebanyak dakwah yang telah saya sampaikan selama 30 tahun ini memberi dividen kepada kedua ibu dan bapa saya yang sudah meninggal. Cerita panjanglah, saya punya peribadi lain kali lah. Apapun, mereka lah yang melahirkan saya, ibu saya. Mudah-mudahan ya Allah, kerja-kerja dakwahku ni bukan sekadar untuk aku saja memberi keuntungan, tetapi kepada kedua ibu dan bapaku. Kemudian setelah diberi petunjuk pada Islam, Allah anugerahkan rezeki wa qana'a bih. Mereka qanaah dengan apa yang direzekikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, alhamdulillah. Mereka berpada dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi kalau dah dapat banyak, asyik cari, dah ada satu lembah emas, nak cari yang kedua, dapat yang kedua, nak cari yang ketiga, confirm cerai. Kita rebut sangat nak cari, nak bina kekayaan ni untuk siapa? Oh, kita nak kena tinggal untuk anak isteri kita, betul. Tapi jangan lupa, didik isteri kita, didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam. Bimbang kita meninggalkan harta yang melimpah ruah, akhirnya mereka joli, mereka bermaksiat, kita akan sengsara dalam kehidupan dalam alam barzakh. Sebab itu qanaah, alhamdulillah, syukurlah. Saya tak jealous lah siapa nak beli kereta besar tu, rezeki awak kan. Kita adalah kereta, alhamdulillah, asal boleh sampai ke tempat ceramah tu pun dah okey lah. Syukur. Kita qanaah. Dalam Quran, qanaah ini kita boleh kaitkan dengan At-Taubah ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullah. Dan sesungguhnya kalaulah mereka redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Inilah orang kaya. Ini orang kaya. Tapi kalau kaya asyik mencari, tak keluarkan zakat, malah nak kedekut, bakhil nak bantu golongan miskin, ni confirm cerai. Very, very stingy. Kedekut, tak hidup masin, orang Kedah kata. Bukan nak bawa balik ke dalam kubur tuan-tuan dan perempuan, kekayaan yang kita miliki. Sejuk sungguh lah pagi ni. Tu Allah sebut. Dan sesungguhnya kalaulah mereka ini redha dengan pemberian aku, kata Allah, mereka berpada dengan pemberian aku. Masya Allah. Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina nafsi. Allah sebut atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar ialah kaya jiwa. Kaya jiwa. Jiwa yang merasa puas, jiwa yang merasa cukup dengan nikmat kurniaan Allah. Itulah sepatutnya sikap kita. Berapa ramai orang kaya waktu PKP ni yang menyumbang kepada rakyat, multi-billionaire, tak ada cerita pun. Kalau nak bagi kat kerajaan, bukan main, buat mock check pula. Besar tu check 10,000 ya. Time ni lah kamu nak infak. Biarlah. Saya nak sebut semalam, apa yang saya sebut alhamdulillah betul. Kisah Usamah bin Zaid dalam kitab Riyadhus Salihin bab ke-49, di mana Nabi bertanya pada Usamah bin Zaid, kenapa kamu bunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah? Dia kata, kerana dia bimbang, dia takut akan pedangku.
Apakah kamu telah membelah dadanya? Tengok hati dia. Dia ikhlas tak ikhlas mengucap dua kalimah syahadah? Jadi ini dalil. Dalil bahawasanya macam Dr. Harun Din almarhum sebut, amallah sampai ikhlas. Bukan nak tunggu ikhlas baru beramal. Itu dalil. Takkan kita lebih hebat daripada Nabi. Kita tak boleh baca hati manusia. Kita hukum yang zahir saja. Sebab tu dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-49 tajuknya menghukum apa yang dizahirkan sahaja. Kerja dia buat baik, kerja dia baik, itu kebajikan, amal soleh, dia bagi bantuan. Okey. Soal dia ikhlas atau tidak, itu dia dengan Allah. Takkan hujah ni pun nak lawan lagi kot. Ceritanya. Jadi maknanya begitu sepatutnya sikap kita. Perlu ada sifat qanaah. Berpada dengan apa yang ada. Kita renung sekejap, aku ni okey jugalah. Ada perlu 2 kancil. Kan? Si fulan tu motosikal je. Itu pun 10 kali dah start pagi ni. Tak hidup. Akhirnya panggil jiran. Jiran start naik atas bumbung. Samsudin yang start. Gambar piramid. Tengah-tengah malam start motor. Ganggu orang tidur. Kita hak-hak kejiranan ni pun kena jaga. Dalam Quran ada. An-Nisa ayat 36. Kan? Aku okey juga ada perodokan je. Kalau hujan tak basah. Kawan tu sebelah motosikal. Aku okey juga laju. Kawan tu basikal je. Itu pun basikal tua. Boleh faham tuan-tuan? Ada hari kita cakap politik, ada hari kita tak cakap politik, tapi saya hari-hari cakap politik. Kejap lagi ada masuk politik tentang rezeki. Nabi ajar. Kita punya agama Islam ni cukup sempurna. Senantiasa diperingatkan kepada pemimpin-pemimpin negara dengan harta milik rakyat, rezeki yang Allah anugerah, jangan salah guna. Itu sepatutnya sikap kita. Yang ini qanaah. Kitalah orang yang kaya. Sebab Nabi bersabda tadi, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar ialah kaya jiwa. Jiwa yang merasa cukup dan puas terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kita. Seterusnya tentang rezeki, kita perlu ingat Allah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah ke-23 Al-Mu'minun pada ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihat. Terima kasih Ustaz bagi jawapan ayat keberapa dalam surah Al-Baqarah. Hari itu saya jawab dah. Ayat 216. Tak apa, saya jawab sekali lagi di sini. Allah berfirman, saya nak kait sikit dengan soalan muslimat ni. Dia tak berapa nak clear. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dengar baik-baik. Saya menjadikan ayat inilah di antara guideline dalam kehidupan saya. Al-Baqarah ayat 216. Nur Jannah impianku. Sahabat kita ni. Tak tahulah muslimin kan muslimat, tak tahulah, ataupun muslimut apa. Ayat ni dengar nah. Saya buat frame dekat rumah, letak ayat ni. Dan mungkin kamu membenci sesuatu padahal ianya baik bagi kamu. Dan mungkin kamu suka akan sesuatu padahal ianya tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Cuba faham ayat ni. Benda yang kita tak suka tu ada manfaat, ada hikmah. Ni macam PKP ni. Siapa nak sangka? Masya Allah. Ada ustaz yang terpaksa gunting rambut sendiri, tak pernah buat kerja pun. Dia cari dia buat sendiri. Pandai pula, esok boleh buka kedai gunting rambut.
Dah tak ada nak buat kerja apa. Ada hikmah. Benda kita tak suka, tak boleh keluar. Selalu kita ke hulu ke hilir. Oh, kita dah disiplin hari ni. Duduk kat rumah, lepas 10 minit Zuhur, ambil wudu. Itu kebaikan. Walaupun kita tak suka, kita tak bebas. Tapi ingat, benda yang kita terhege-hege sangat, yang tak sangat tu, bahaya bagi kamu. Kita nak sangat satu jawatan, takdir Tuhan jadi. Akhirnya jawatan itu merosakkan kehidupan kita. Kita jadi manusia yang angkuh, sombong, lupa diri. Boleh faham tu? Nah, ini ayat ni ingat nah. Benda yang kita tak suka, Allah kata ada kebaikan. Benda yang kita terhege-hege nak sangat, ada keburukan. Sebab Allah tahu, kita tak tahu. Kadang-kadang kita pohon, kita minta, kita berdoa, Allah tak anugerah. Kembalilah kepada ayat tadi. Nah, nampak tak? Itu cerita dia. Baik. Jadi makna tu kait dengan soalan tadi tu, Nur Jannah, impianku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Di dalam kita mencari rezeki, pendapatan untuk kita bawa balik ke rumah, Allah ajar Nabi dan ajar kita sebenarnya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Kata seorang guru saya yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, ayat ini turun di bulan Ramadan. Makan yang baik-baik, yang halal, yang bersih. Saya pandai masak tau. Pagi tadi masak sendiri ya. Rumah tak apa sihat. Tolong terus tuan-tuan dan perempuan bangun tahajud, sebutlah sikit, tolong doa untuk kesihatan saya dan isteri. Khususnya isteri saya ni dah 8 bulan tak berapa sihat. Tak pernah berlaku dia. Kami dah kahwin hampir berapa tahun. Ada 100 tahun belum lagi tu. 40 tahun. Ni first time dia sakit begitu lama. 8 bulan. Tak ada tenaga. Saya dah buat macam-macam dah usaha. Kan? Tolong doa, mungkin mustajab doa tuan-tuan dan perempuan, tahajud, witir. Nah, kalau ingat sebutlah nama dia, Halijah Syari, nama isteri saya. Ya. Jadi turun di bulan Ramadan, Allah mengajar kita sebenarnya, walaupun disebut Muhammad, makanlah kamu makanan yang baik-baik, bersih, halal, dan amalkanlah amal-amal soleh. Apa dia? Kata guru saya almarhum, pendapatan yang halal, makanan yang halal ada kaitan dengan amal-amal soleh. Kalau kita bawa balik rezeki melimpah ruah tapi haram, kita tak ada kekuatan nak beramal, nak menyembah Allah. Makan benda haram. Asyik nak tidur kan? Time sekarang ada kesempatan solat duha, malam nanti terpulanglah. Terima kasih dia terdoa. Selepas tarawih nak buat witir, saya buat terus sebab tahun ni saya jadi imam di rumah. Selalunya saya jadi makmum. Tapi tak banyaklah, 8 rakaat saya, sebab saya mazhab 8. Siapa nak mazhab 20, go right ahead, no sweat. Tak ada masalah. No problem, buatlah. Saya terus buat witir sekarang ni sebab orang rumah kata buat teruslah. Jadi pagi kita hanya buat tahajud. Ambil peluang. Tapi kalau kita asyik makan benda haram, pendapatan haram, payah. Saya cuma nak bagi rangsangan, bukan saya riak. Jangan kata riak pula. Saya dah beramal dengan 4 surah ini selama 33 tahun dengan izin Allah setiap hari. Cuba tuan-tuan renung, setiap hari. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Apa kelebihannya? Tak payah tanya kelebihan, amal dulu. Saya dah 33 tahun setiap hari. Allahu Akbar. Mana dapat kekuatan? Harap-harap itulah
yang Allah ajar kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita. Makan benda-benda yang baik, termasuk carilah pendapatan yang halal, baru kita ada kekuatan untuk beramal dengan amal soleh, amal yang Allah redha. Tapi kalau rezeki haram, tu yang payah tu. Puasa boleh buat, solatnya tidak, pening. Nah, tu cerita dia. Nah, jadi maknanya, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah kamu, Allah suruh kita makan, apa yang kami rezekikan kepada kamu, halalan thayyibah, yang halal lagi bersih. Mana pastikan pendapatan kita ini pendapatan yang bersih, baru hati jadi terang, ada cahaya. Nah, mudah nak ingat Al-Quran. Tapi kalau makan dah haram, pendapatan haram, minta maaf, saya bukan sentuh mana-mana pribadi. Tu yang malas, tu yang susah, sulit nak solat sunat duha. Saya dipahamkan Menteri Agama kita yang baru ni, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, mengajak staf dia solat sunat duha. Kan senang. Solat tahajud, ada juga orang tanya, Ustaz solat tahajud tak banyak, lama mana? Tak payahlah, nanti aku beritahu kata aku riak pula. Sedekah, sedekah lagi lama saya amal, 38 tahun. InsyaAllah setiap hari saya sedekah. Tu dia. Sedekah wang ringgit, sedekah makanan. Sebab itu, bila kita dapat pendapatan yang bersih, makan yang halal, mudah bagi kita nak beramal. Kita tak tipu siapa, kita tak kencing siapa. Ustaz sebut rokok. Hisap rokok ni pun jam juga. Nah, kalau 12 jam boleh berhenti merokok, give it a try, tinggalkan terus. Tak ada benda, tuan-tuan. Terima kasih Zulkifli Ahmad. Itu cerita dia. Jadi diajar oleh Islam, pastikan rezeki yang kita nak bawa balik rezeki yang halal, bersih, supaya mudah bagi kita sekeluarga untuk beramal dengan amal soleh. Sebab tu rezeki ni penting, kena jaga. Punca dia, sumber dia daripada mana? 40 minit dah, boleh kan ni? Seterusnya, bila Allah bagi rezeki, apa kita nak buat? Allah berfirman, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. At-Taghabun surah ke-64 ayat 16. Maksudnya, derma darah kira sedekah juga ke Ustaz? Darah kita bagi ke orang, buat sedekah lah tu. Kita niat, kerana dengan darah kita dapat membantu orang lain. Ada saja kebaikan, jangan bimbang. Darah saya memang laku sebab saya O positif. Tapi kalau saya sakit, susah nak cari O positif ni, memang susah. Terima kasih Muhammad Salman, kata doa pada isteri saya, insyaAllah. Terima kasih semua. Allah sebut, cuba dengar. Dan sesiapa yang tidak bakhil dengan dirinya, merekalah golongan yang beruntung. Apa maksud? Bukan dengan wang ringgit saja. Jangan bakhil dengan wang ringgit. Kita infak, kita nafkah pada jalan-jalan yang Allah redha. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Surah ke-16, surah An-Nahl ayat 96. Apa yang ada pada kamu habis, apa yang ada di sisi Allah kekal. Kita infak, kita tolong orang susah, kita bina masjid, kita bina sekolah ni. Saya sedang membina komplek ni. Ni kalau ada jutawan yang dengar, tolonglah bantu. Kami punya pencapaian SPM, alhamdulillah, last 2 years ni
2018, 2019, Alhamdulillah. 2019 much better than 2018. Nah, bantulah sikit. Banyak lagi, 1.5 juta nak cari. Yang tuan-tuan sumbang ni pun saya ucap terima kasih. Cuma jangan lupa sumbang, berterusan lah. Ini kita akan guna untuk pengurusan. Dan kita reserve sikit untuk pembangunan. Itu yang saya buat. Alhamdulillah. Ni tahun ke-11 ni. One man show saya urus. Kalau saya khianat, tuan-tuan, sekolah ni tak akan berjalan dengan baik. Walaupun saya yang bukan pioneer, saya penggerak. Kan? Walaupun saya tak mengaku sekolah saya, tapi semua orang tahu ni memang sekolah saya pun. Ada 60 staff. Kita sebut banyak kali. Bukan senang ni nak jaga 60 pekerja. Nah, ni yang kita usaha, macam-macam kita buat. Kita terbitkan buku, sebahagian bagi kat tasfih, sebahagian untuk saya, sebahagian orang miskin. Itu yang saya buat. Sebab Allah sebut, dan sesiapa yang tidak bakhil dengan dirinya, maka merekalah golongan yang beruntung. Jangan kedekut, jangan bakhil dengan harta, jangan bakhil dengan masa, jangan bakhil dengan tenaga, jangan bakhil dengan idea, buah fikiran. Kesemua itu dikategorikan sebagai orang yang menginfak, menafkahkan sesuatu demi untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Boleh? Harta, tenaga, masa. Allah ilhamkan kepada saya buat kuliah live. Ni hari ke-39 apa kalau tak silap saya hari ni. Kan? Tu cerita dia. Bolehlah sikit-sikit kat sekolah dapat, alhamdulillah. Saya tengok ada peningkatan. Macam-macam orang bagi, ada yang banyak, ada sikit. Yang pentingnya ikhlas. Tapi kalau 1 juta bagi kat sekolah saya tak ikhlas, saya terima 1 juta. Tapi yang sumbang tu, ilai pocik tak dapat pahala. Nah, cerita gitu. Nah, sikit banyak, kuantiti dia tu tak penting. Keikhlasan. Sebab tu dengan rezeki kita, janganlah kita fikir kita je the less fortunate, yang kurang bernasib baik. Yang kurang bernasib baik ni ambil berat jugalah sahabat-sahabat kita yang susah. Saya dah sebut banyak kali dah, alhamdulillah. Hampir 2 tahun saya tolong bayar sewa rumah sahabat yang Allah takdirkan kena stroke. Minor stroke tapi tak boleh bekerja. Alhamdulillah semalam saya dah bank in dah. Tuan rumah dia pun tak pernah telefon saya, ustaz dah masuk ke? Dia tahu. First every month. Hari pertama, 1 hari bulan, masuk. Kat tu saya, duit tak banyak tak apa, tapi saya kaya hati. It's a knock tu. Kalau kaya duit, tapi hati tak kaya, buat apa? Cari-cari, nak bagi ke orang pun tak payah. Kedekut tak hidup masin pula tu. Bakhil pula tu. Allah. Ikut cara Allah. Ikut yang Allah sebut. Dengan rezeki yang halal, kita infak untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Yang seterusnya, baru 45 minit. Boleh sikit lagi? Boleh ini yang kita nak bahas sikit. Ada manusia yang selalu, mungkin tempoh hari saya sebut tapi saya tak urai secara panjang lebar, yang Allah bagi rezeki melimpah ruah, tetapi dia tidak pernah mentaati Allah. Masya Allah. Bukan kata siapa-siapa nah. Kalau terkena, ini coincidence saja, cara kebetulan. Nabi sabda tau. InsyaAllah Halijah Syari nama isteri saya, Nurihan Muhammad Ali. Tolong doa-doa lah, mudah-mudahan nampak ada improvement lah sikit. Dia jadi angin ketat ni, biasalah. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad. Ni saya nak jawab Kadang-kadang ustaz, kita ni solat tahajud, solat duha, baca Quran, zikir, bertasbih semua, selawat, tapi hidup susah ustaz. Itu kenapa? Ada keluarga saya tu solat pun tidak, rumah punya besar, kereta besar, bini pun besar. Macam tun drum. Semua besar. Tak ketawa. Seroi Inna Allah yu'til
innallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Hadis Imam Ahmad. Dengar baik-baik. Kita nak jawab. Orang yang tak solat, orang yang tak puasa, tapi hidup dia senang lenang. Ini dia. Nanti kita baca Al-Quran pula. Ini hadis dulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi, menganugerahkan sebahagian dunia kepada hambanya yang tidak pernah taat kepada dia. Maka itulah istidraj. Makna rezeki untuk menghancurkan dia. Bila nak hancur? Allah lebih tahu, kita tak tahu. Dia tak solat, dia tak puasa, dia duit banyak, tak pergi Mekah, tak menunaikan fardu haji. Kita usaha buat dengan Bushra ni, nak bawa guru-guru pasti yang tak ada kemampuan, staff saya yang tak ada kemampuan. Kalau tuan-tuan semua ikut 25 November nanti dengan saya, ada 100 orang, saya nak demand 5 seat free. Kalau tiap-tiap tahun boleh buat setahun sekali je. 10 tahun umur saya panjang, semua staff saya boleh pergi umrah. Itu usaha kita. Tapi kita tengok, Masya Allah, hidup senang lenang. Tak kenal masjid, tak kenal tu imam. Tak pernah pijak tangga masjid, tapi hidup kaya raya. Itu istidraj. Rezeki untuk merosakkan seseorang. Allah beri, Allah beri. Hadis. Dalam Quran istidraj, dalam surah secara yang beransur-ansur. Betul Ustaz, istidraj. Mana secara yang beransur-ansur, Allah akan tarik balik. Sekarang perniagaan Masya Allah, tiba-tiba sikit demi sedikit. Ini macam sekarang lah, Covid ni. Sampai ada yang jadi papa ke dana. Sebab apa? Dah tak laku, barang tak laku, tak ada orang beli. Jangan main-main. Kita baca dalam WhatsApp, betul ke tidak, atas billionaire Singapura, tycoon, minyak oil tycoon, habis. Kita milik dia. Ini yang dia bagi pun milik dia. Dia nak ambil balik. Wallazina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, Al-A'raf ayat 182 yang saya baca tu Ustaz. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang menolak perintah Allah, yang tidak yakin dengan janji-janji Allah. Al-Qalam 44 tak hafal Ustaz, tak tahu ayat apa. Kita baca tu. Bukan Al-Qalam Ustaz. Kalau 44 Al-An'am. Al-An'am 44, surah ke-6 ayat 44. Nanti saya baca ayat 44 tu. Al-An'am Ustaz. Yang tadi Al-A'raf 182. Saya berinteraksi dengan seorang ustaz ni, sahabat baik saya. Allah sebut, kerana mereka dustakan ayat-ayat kami, maka kami akan tarik secara beransur-ansur, sikit demi sikit, dari arah yang kamu tidak sangka, yang kamu tidak tahu. Tiba-tiba takdir Allah berlaku, coronavirus. Habis semua. Habis semua. Business down. Allah. Sebab tu Ustaz Zaidul sebut dalam kuliah, kita nak bersedekah jangan masa kita kaya, miskin pun kena sedekah. Sebab tu saya amal sedekah setiap hari. Paling sikit RM10 sehari. Kalau sebulan 300. Kat mana saya bagi? Saya ada satu tabung, saya wujud tabung fi sabilillah. Itu yang saya bantu orang susah, pelajar-pelajar agama, yang memerlukan bantuan insya-Allah. Tapi tak banyaklah tabung saya. Bukan macam tabung harapan. Dapat berjuta-juta, senyapnya pergi mana pula tabung harapan. Tak ada harapan lagi lah nampaknya. Kan? Masuk sikit, jangan marah.
falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat saya baca Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Ini ayat tentang istidraj juga. Maka tatkala kamu lupa akan peringatan kami, kamu buat acuh tak acuh ya dengan Al-Quran. Kita bagi nasihat buat dengar tak dengar ya. Nah. Ya, terima kasih. Ayat 44 Al-Qalam. Terima kasih Ustaz Hadad. Nanti kita hafal ayat tu yang kita ingat yang ni. Bila manusia itu lupa peringatan Allah, maka kami akan bukakan segala pintu-pintu. Pintu-pintu kesenangan, kejayaan. Apa yang dia buat turns to gold. Dalam bahasa Inggeris. Dia pegang apa pun jadi emas. Contoh gitulah, hebat. Tapi ingat, sehingga mereka sedang bergembira dengan apa yang Allah anugerah kepada mereka. Akhadnahum baghtatan, aku seksa mereka secara mengejut. Ni terkejut lah ni. Habis businessman, bisnes pun down teruk ni. Tu cerita dia. Bisnes dah teruk dah ni. Kalau nak pergi kutip derma memang susah lah. Kadang-kadang kita ni, kita tak pernah fikir hak yang kita untung selama ni banyak mana. Sekali saja rugi, cerita yang rugi. Untung kamu tak cerita pun. Saya nak kaya di akhirat, Ustaz. Salah. Saya nak kaya dunia dan akhirat. Di dunia kaya hati, qanaah. Di akhirat insya-Allah bahagia kita. Jadi maknanya itu istidraj. Ayat tadi Al-Qalam 44. Terima kasih Ustaz Hadad ya. Saya ayat ni hari ni baru saya tahu ada kebetulan. Ayat 44 juga dalam Al-An'am saya baca. Allah datang ke musibah secara mengejut, all of a sudden. Tu cerita dia. Akhir sekali. Ni nak masuk politik. Apabila Allah anugerah rezeki melimpah ruah kepada sesebuah negeri atau negara, kalau pemimpin itu khianat, hancur bangsa, hancur negara. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Apabila Allah nak merosakkan, nak menjahannamkan suatu bangsa, bangsa itu dipimpin oleh orang-orang pemimpin yang hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat. Mereka mengambil kesempatan hidup senang lenang dengan harta rakyat. Itulah ciri-ciri negara yang akan hancur, bangsa yang akan menjadi bangsat. Itu hadis riwayat Ad-Dailami. Saya sokong dengan firman Allah. Ada dalam kitab ni, tak payahlah. Tuan-tuan tengok surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Golongan mutrafin, golongan yang hidup bersenang lenang di dalam sebuah negeri atau negara, ialah pemimpin dan orang-orang terkemuka, businessmen yang diberi macam-macam projek kerana mereka kroni. Inilah di antara ciri-ciri negara akan hancur. Mereka ada kuasa, mereka berpengaruh, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Akhirnya Allah datangkan musibah. Allah hancurkan bangsa itu, Allah hancurkan negara itu sehancur-hancur. Termasuk bila jadi pemimpin. Ini peringatan saya pada Kerajaan Perikatan Nasional. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin untuk mengakhiri. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Siapa yang menggunakan harta rakyat secara yang tidak betul, di negeri akhirat tempat tinggal mereka ialah neraka. Apatah lagi projek 10 juta, maka jadi 15 juta. Ini pengkhianatan,
ini satu perkara yang menyalahi syariat Islam. Kamu telah mengkhianati rakyat, mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Kamu tunggulah balasan di akhirat. Sebab tu rezeki yang Allah bagi, kalau kita dapat pemimpin yang amanah, insya-Allah kita berdoalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah dan taufik kepada kita, pada seluruh rakyat, termasuk pemimpin negara kita, pemimpin Perikatan Nasional, supaya mereka mengamalkan petunjuk Allah dan Rasul. Mudah-mudahan negara kita negara yang berkat, mudah-mudahan dijauhi daripada musibah-musibah yang tidak diingini. Jadi cukuplah untuk pagi ni, sejam juga nak buat macam mana. Jadi kalau siapa yang nak beli ni dia Top Stevia, macam-macam. Dia sebut sini macam-macam, antivirus, antibakteria, anti kulat, berapa banyak anti lah. Anti keradangan. Give it a try. Kalau sesuai, dengan izin Allah sembuh. Kalau tak sesuai, tak sembuh. Saya pun nak try juga, ada satu. Kerana saya ada masalah sikit. Mungkin simptom masalah prostat. Saya dah call lah tadi, harga boleh tahan juga kan. Jadi maknanya siapa yang nak boleh hubungi 010-314-8996 saudara Mustaza. Dan begitu juga buku ni, insya-Allah siapa beli buku ni kita hadiah dengan ni. Ni koleksi. Ni beli buku ni, ataupun beli stevia ke apa, kita ada 30 lagi. Siapa dulu, siapa cepat dia dapat. Bukan dapat free, kena bayar je lah kan? Tapi dia dapat percuma yang ni, insya-Allah. Kemudian apa lagi? Habis dah kot, jangan lupa terus menyumbang. Esok kalau habis Covid ni pun dah ingat Tafi Mutmainah, saya sedang membina kompleks ni, insya-Allah. Nanti kita akan tunjuk bangunan yang sedang dibina dalam tempoh terdekat ni. Jadi terima kasih. Saya memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemaafan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di panjang umur dan kebajikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahan.